Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haji bin Ishaq, bernombor matris A174410. Okey, hari ini saya akan menceritakan mengenai International Economic Study in International Trade Disputes. Yang kedua, International Macroeconomic Management. Kita pergi kepada slide yang pertama, International Trade. Perdagangan antarabangsa adalah pertukaran barang dan perkhidmatan antara negara. Berniaga secara global memberi peluang kepada pengguna dan negara untuk terkena barang dan perkhidmatan yang tidak terdapat di negara mereka sendiri atau yang akan lebih mahal di dalam negara. Perdagangan antarabangsa adalah kunci kepada peningkatan ekonomi global. Dalam ekonomi global, penawaran dan perkhidmatan dan oleh itu harga keduanya memberi kesan dan dipengaruhi oleh peristiwa global. Perubahan politik di Asia misalnya dapat mengakibatkan kenaikan biaya wang tenaga kerja. Ini dapat meningkatkan kos pembuatan sebuah syarikat kasut Amerika yang berpusat di Malaysia, yang kemudian akan mengakibatkan kenaikan harga yang dikenakan untuk sepasang kasut yang mungkin dibeli oleh pengguna Amerika di pusat membeli belah tempatan mereka. Slide kedua, import dan ekspor. Produk yang dijual ke pasar global disebut ekspor dan produk yang dibeli daripada pasar global adalah import. Import dan ekspor dicatat di bahagian akaun semasa dalam imbangan pembayaran negara. Perdagangan global membolehkan negara-negara kaya menggunakan sumber daya mereka, misalnya tenaga kerja, teknologi atau modal dengan lebih efisien. Negara yang berbeza digunakan aset dan sumber semula jadi yang berbeza, tanah, tenaga kerja, modal dan teknologi dan lain-lain. Ini membolehkan beberapa negara menghasilkan barang yang sama dengan lebih cekap. Dengan kata lain, lebih cepat dan lebih murah. Oleh itu, mereka mungkin menjualnya dengan lebih murah daripada negara lain. Sekiranya sebuah negara tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan cekap, ia dapat memperolehinya dengan berdagang dengan negara lain yang dapat. Ini dikali sebagai perkhususan dalam perdagangan antarabangsa. Slide seterusnya. Ketika dua atau lebih negara berada dalam perdagangan antarabangsa, negara pertama akan mencari jalan keluar terbaik untuk melindungi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan ekonomi, sementara negara lain juga akan melakukan hal yang sama. Untuk melakukannya, mereka harus melakukan tindakan sendiri untuk melindungi ekonomi mereka dengan menjalankan halangan perdagangan seperti tarif, kuota, import, subsidi, bukan tarif dan lesen ekspor. Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi antar pemerintah yang peduli dengan peraturan perdagangan internasional antara negara. Secara rasmi, memulakan operasi pada 1 Januari 1995 berdasarkan Perjanjian Marrakesh 1994 mengadakan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang dibentuk pada tahun 1948. Kita balik pada perbincangan perdagangan antarabangsa. Nombor 1, apabila halangan perdagangan berlaku di dua negara, itu akan membuat mereka mulai bertengkar antara satu sama lain dengan menggunakan semua jenis proteksionisme. Proteksionisme seperti ini telah memburukkan ekonomi global. Ini akan mempengaruhi pengeluaran global dan penggunaan global. Ini merupakan table ini bukan table walk. Kita lihat sini terdapat time period, general context, US action and China actions. Okay. Seperti yang disebut daripada maklumat di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China tidak diragukan lagi. Tidak ada pemenang, tetapi kedua-duanya menderita. Tambahan pula, negara yang berfungsi sebagai pasar atau negara terbuka yang berasal dari negara membangun atau negara kecil memang merupakan negara yang paling menderita. Ini kerana ketika mereka melakukan ekonomi terbuka, turun naik pasaran dipengaruhi oleh kebijakan apa yang diputuskan oleh negara besar. Ketidakstabilan dalam pasaran telah menyebabkan perdagangan antarabangsa menjadi lebih teruk jika negara tersebut tidak menemukan persetujuan yang tepat untuk menyelesaikannya. Seterusnya, seperti yang disebutkan dari maklumat di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China tidak diragukan lagi. Tidak ada pemenang, tapi kedua-duanya menderita. Tambahan pula, negara yang berfungsi sebagai pasar atau negara terbuka yang berasal dari negara membangun atau negara kecil memang merupakan negara yang paling menderita. Ini kerana ketika mereka melakukan ekonomi terbuka, turun naik pasaran dipengaruhi oleh kebijakan apa yang diputuskan oleh negara besar.
ketidakstabilan dalam pasaran telah menyebabkan perdagangan antarabangsa menjadi lebih teruk jika negara tersebut tidak dapat menumbuhkan persetujuan yang tepat untuk menyelesaikannya. Perspektif dari domestik. Kuala Lumpur, perselisihan antara dua ekonomi gegasi, China dan Amerika Syarikat, hanya memberi kesan negatif terhadap perdagangan dan pertumbuhan global, tapi juga boleh mempengaruhi rantaian bekalan yang boleh memburukkan perniagaan, peluang pekerjaan dan pengguna. Kesan negatif dari perang perdagangan ini diharapkan dapat meningkatkan kos perniagaan dan ketidakstabilan pasaran dan juga mempengaruhi keyakinan pelabur. Menurut laporan pemerhatian ekonomi pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, setiap perkembangan yang terjadi pada rakan dagang utama kami akan mempengaruhi ekonomi Malaysia dengan secara langsung atau tidak langsung. Ini kerana China masih merupakan rakan dagang utama kami selama 9 tahun berturut-turut dengan menyumbang 13.5% ataupun RM126 bilion kepada jumlah ekspor Malaysia pada tahun 2017. Seterusnya, walau bagaimanapun, kesan tidak langsung terhadap ekspor Malaysia mengikut pengenaan tarif yang jauh lebih tinggi terhadap produk China iaitu AS250 bilion yang merangkumi 12% daripada jumlah ekspor Malaysia iaitu RM108 bilion. Sebahagian besar daripada produk tersebut berasal daripada item seperti produk elektronik dan elektrik, yakni produk elektronik, mesin pejabat, peralatan memprosesan automatik data, mesin dan lain-lain. Item lain termasuk minyak mentah dan gas peralatan pelombongan produk kimia, plastik dan getah. Menurut laporan itu, hampir 50% daripada import Malaysia adalah input untuk barang jadi China yang dieksport ke AS. Berdasarkan andaian ini, Malaysia akan menghadapi penurunan jumlah ekspor sebanyak 0.08%, sementara KDNK juga akan menurun sebanyak 0.02% pada masa 2018 hingga 2020. Sekiranya perang perdagangan semakin buruk dan mempengaruhi pengeluaran global sebanyak 0.4% pada tahun 2020 dan juga mengurangkan ekonomi Malaysia sebanyak 0.7%. Slide seterusnya. Jangkaan ini berdasarkan analisis ekonometrik yang menunjukkan penurunan sekitar 10% dalam pertumbuhan global dan akan mengurangkan KDNK Malaysia sekitar 14%. Namun, Malaysia juga mengharapkan untuk menerima keuntungan perdagangan yang besar sementara Amerika Syarikat dan China menaruh perhatian pada permintaan produk import ke negara maju dan juga syarikat multinasional disusun semula untuk mencegah pengenaan tarif. Malaysia juga telah mengembangkan jaringan perdagangan kuasa dan kepelbagaian sektor yang dapat membantu syarikat domestik untuk membangun diri dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Okey, kes lulus. Kes-kes mengenai China dan berlawan dengan AS ini telah dibincangkan oleh banyak sarjana mengenai bagaimana ia akan mempengaruhi ekonomi global. Tapi juga harus disebut ada juga beberapa kasus yang terjadi di masa lalu seperti ketika tahun 1930 ketika AS mengenakan tarif sekitar 20,000 barang yang diimport. Tarif-tarif 1930 dikodifikasi pada 19 AS Bab 4 yang biasanya dikenali sebagai tarif Smoot Hawley atau Hawley Smoot 1 adalah undang-undang yang menerapkan dasar perdagangan proteksionis di Amerika Syarikat. Ditajuk oleh Senator Red Smoot dan perwakilan Will C. Hawley. Penyanyian itu ditangani oleh Presiden Herbert Hoover pada 17 Jun 1930. Tindakan tersebut menaikkan tarif AS ke atas lebih 20,000 barang yang diimport. Pengurusan makroekonomi antarabangsa. Untuk menganalisis pengurusan makroekonomi antarabangsa, kita harus menjaga 3 komponen iaitu kemestian defisit akaun, semasa atau kadar pertukaran terapung. Ketika 3 aspek ini akan ditentukan oleh ukuran bagi negara yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Pengurusan makroekonomi juga telah digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak akan ada inflasi yang melampau yang akan mempengaruhi neraca pembayaran atau kemelesatan. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, untuk melakukan analisis mengenai kondisi ekonomi, kita harus melihat tentang jenis kebijakan apa yang telah digunakan, baik untuk kebijakan pengembangan atau kebijakan kontraksi. Tetapi di peringkat antarabangsa, dasar monetari sahaja tidak cukup. Oleh kerana itu terdapat konflik kebijakan yang masuk. Harus ada kebijakan monetari dan fizikal yang bekerjasama untuk memberi kesan yang baik terhadap ekonomi di perdagangan antarabangsa. Sebagai sebuah negara atau negara, mereka akan mendapat
mendapati diri mereka seimbang yang merangkumi keseimbangan dalaman, keseimbangan luaran dan keseimbangan keseluruhan. Tetapi mereka juga mencari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengagihan pendapatan negara yang wajar ini menjelaskan mengapa China dan Amerika Syarikat sangat tegas dalam hal melindungi ekonomi negara mereka. Oleh kerana AS mendapati diri mereka melindungi sektor domestik dengan memberikan subsidi, dan sebagai China mereka berusaha mencari cara untuk memperluas kekuatan mereka di pasaran global. Untuk mengukur kesan makroekonomi yang berlaku ketika AS mengenakan tarif ke atas produk ke China untuk melindungi ekonomi mereka, kita harus mencari pertumbuhan PDB. Seperti yang kita lihat, ketika AS lebih banyak melakukan protectionism terhadap syarikat pertempatan dan menyokong produk domestik, itu membuat AS tidak dapat memenuhi potensi penuh mereka dan mereka kehilangan kredibiliti mereka sebagai kuasa nombor satu. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahawa perselisihan perdagangan akan menyebabkan masalah yang lebih besar dalam perdagangan antarabangsa, terutama terhadap negara kecil dan menengah. Ini kerana ia boleh menyebabkan inflasi, kemacetan yang tidak terkawal dan pengeluaran yang tidak kompeten. Untuk mencegah masalah ini menjadi jauh dan lebih buruk, negara yang terlibat dalam perselisihan harus membuat perjanjian yang tepat untuk mencari istilah umum dan untuk menguruskan kestabilan di pasar ekonomi dan juga untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya, Nur Haji bin Ishaq, bernombor Matrix A174410. Terima kasih dan saya harapkan doktor sentiasa sihat-sihat dan saya dapat memperolehi A dalam ekonomi antarabangsa. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.